Okay, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam video berkaitan dengan hashtag urusan tanah 101. Okay, kali ni saya nak tunjukkan pasal pindah milik. Okay, bila kita nak buat pindah milik, satu-satunya borang yang memang wajib kita isi ialah borang 14A. Okay, jadi saya nak tanya, apa itu pindah milik? Okay, pindah milik itu mengikut kanun tanah negara ialah pindah milik mana-mana tanah yang mempunyai hak milik menggunakan instrumen iaitu borang 14A. Ini ialah Seksyen 215 Kanun Tanah Negara. Maksudnya borang 14A itu wajib guna. Okay? Itu bahasa undang-undang lah kan. Okay, bahasa yang mudahnya ialah tak kira lah sama ada nak bagi tanah tu ke, nak jual tanah tu ke, ataupun macam mana sekalipun lah, nak senang cakap nak bagilah kan. Okay? Selagi borang 14A ni tidak diisi dan selagi urusan 14A ni tidak selesai, selagi itulah tanah tersebut masih lagi hak milik pemilik yang asal, bukannya pemilik yang baru ya. Okey. Seringkali jugalah saya jumpa orang yang tak tahu nak isi borang 14A ni. Okey. 14A ni kalau dulu ada 2 cara lah, tapi sekarang ni dah ada 3. Dia boleh di-type, okay, boleh di-type, which sekarang ni saya rasa susah nak jumpa typewriter dah kat rumah. Jadi kalau ada, boleh di-type. Bagi mereka yang tulisannya cantik, okay, tulisannya cantik, boleh tulis. Okay, nak tulis ni kena guna pen hitam dawat basah. Hanya pen hitam dawat basah sahaja. Bolpen tidak dibenarkan. Okay. Dan yang ketiga, ni yang teknologi sekarang lah, kita boleh gunakan komputer. Okay, untuk video kali ni saya akan tunjukkan macam mana cara untuk menaip 14A menggunakan komputer. Okay, ni bagi siapa yang ada typewriter, macam ni pihak kerajaan office punya kan. Jadi bagi kalau ada mesin type tu boleh guna mesin type. Okey. Ni contoh ya, kalau kita gunakan mesin type. Okey, ataupun kita boleh tulis sendiri ya. Okey, kalau tak ada mesin type, kita boleh tulis sendiri. Okey. Okey, 14A ni kita boleh selain daripada type, kita boleh tulis sendiri lah ya. Tapi make sure tulisan tu cantik lah. Gunakan pen hitam dawat basah. Okey, pen hitam dawat basah saja dibenarkan. Jadi ni kita boleh tulis sini ya. Ini nama pemilik, huruf besar senang kita nak baca. Rizal nombor KP 70508X. Okey, ini kalau kita tulis sendirilah. Okey. Bagi yang tulisannya cantik macam saya ni, tulisannya okey, susah sikit nak baca lah. Okey. Right. Ataupun cara yang ketiga, ini cara yang saya sendiri gunalah kan. Kita gunakan komputer. Okey, kita type di komputer. Okey, jom saya tunjuk macam mana cara untuk untuk mengisi borang 14A menggunakan komputer. Okey, nak isi borang di komputer ni, mula-mula sekali kita kena ada format dia. Kita boleh sama ada scan ataupun download sajalah di internet. Macam ni saya type 14A PDF. Kemudian saya ni borang 14A, boleh ambil dan tengok. Okey, ini ialah format yang diguna pakai lah ya. Okey. Okay, download. So 14A. So ini kita akan ambil di folder nantilah. Okey, untuk edit ataupun untuk type 14A di komputer ni, kita perlukan software yang agak spesifik lah. Tak boleh lah pula pakai Microsoft Word ataupun Excel ya.
Macam saya gunakan Photoshop. Mungkin ada yang boleh guna Illustrator ataupun PDF Writer, tak kisahlah. Tapi untuk saya senang dengan Photoshop lah. Okay, bila kita buka dokumen yang kita download tadi tu, dia akan keluar saiz sekeping macam ni. Sebenarnya 14A dia bukannya saiz A4 ya. Dia ialah saiz A3. Macam ni saya dah siapkan saiz A3. So ini ialah muka surat 1, ini ialah muka surat 4. So di belakang nanti ialah muka surat 2 dan muka surat 3. Dia punya format dia memang begini. Bukannya 1 di sini dan 2 di sini, tak. Dia ialah 1, 4, 2, 3. Okey. Tapi sekarang ni saya nak tunjuk macam mana cara nak isi borang 14A seperti yang dikehendaki oleh pejabat tanah. Ini untuk memudahkan urusan ya. Okay, kalau diklik di sini, ini adalah muka surat 1. Saya, kita boleh guna sama ada Times New Roman ataupun Arial. Jangan pakai tulisan-tulisan yang terlalu fancy, menyusahkan saja. Kita bukan nak cantik, tapi kita nak senang dan kemas. Okay, saya ni ialah nama pemilik. Nama pemilik seperti di dalam geran. Okay, kita ikut nama pemilik macam saya, A.I. Rizal, koma, nombor KP. X, adalah seorang warga negara. Okay. Okay, susun balik bagi nampak cantik. Alright. Okay. Ini ialah format yang kita kehendaki. Nama seperti dalam nombor kad pengenalan, seperti dalam kad pengenalan, nama seperti dalam kad pengenalan. So nama juga mesti sama dengan dalam geran lah. Okay. Nombor KP saya adalah seorang warga negara. Selesai. Okay, kemudian letak di sini pula alamat. Alamat ni tak adalah penting sangat sebab ini ialah alamat pemilik. Tapi saya bubuhlah alamat nombor XX Taman XX 36,000 Teluk Intan Perak. Ya Allah. Okey, kemaskan. Okey. Di sini selalu jadi isu sebagai balasan jumlah wang sebanyak. Okey. Ini adakah pindah milik ini kita jual beli? Kalau jual beli masukkan harga. Okey. Kalau kita nak bagi kepada anak ataupun nak bagi pada isteri ataupun nak bagi pada sebenarnya kita nak bagilah pemberian kasih sayang. Pemberian kasih sayang ni hanya untuk daripada suami isteri ataupun suami isteri kepada ibu bapa kepada anak ataupun daripada datuk nenek kepada cucu. Itu saja yang boleh pakai pemberian kasih sayang. Kepada abang, kepada sepupu, kepada bapa saudara apa semua tak. Jangan guna pemberian kasih sayang. Lebih baik letak jual beli. Okay. Jadi kalau sini jual beli kita letak RM 20,000. Okey. Jadi dan di sini kita letak jual beli. Okey, ini kalau jual belilah. Okey. Kalau bagi kepada anak di sini pangkah saja. Okey, ini pangkah saja. Dan di sini kita letak pemberian kasih sayang. Okey. Selesai muka surat pertama. Bahagian sini dan bahagian sini jangan isi apa-apa pun.
hanya isi di tempat yang saya tunjukkan ni sahaja. Okay, ini selesai muka surat yang pertama. Okay, dan kita akan masuk ke muka surat yang kedua pula. Ini muka surat 2 dan muka surat 3. So, ini saya okay. Okay, bagi saya di sini, saya sini ini diisi oleh pegawai yang diberi kuasa untuk tanda tangan 14A. Ini bahagian ni biarkan kosong. So ini pun tarikh ni pun biarkan kosong dan adalah tanda tangan cap ibu jari yang benar bagi. Okey, ini kita ulang balik yang tadi. So sini Ai Rizal, nombor KP 8 adalah seorang warga negara. Okey, sebalik. Okey. Right. Okey, bahagian ni pun biarkan kosong. Ni kosong, ni bahagian tanda tangan ni pun biar kosong. Okey. Di sini saya ini ialah siapa yang akan menerima tanah tersebut. Okey, maksudnya mungkin pembeli, mungkin anak pembeli ataupun anak. Senang cerita, ini ialah siapa yang akan menerima tanah tersebut. Jadi sini masukkanlah nama siapa. Kalau sini namanya nama anaknya Ali bin Ai. Contoh okey, nombor KP 95011208XX. Okey, adalah seorang warga negara. Okay. Beralamat di nombor XX, Taman XX 36000 Teluk Intan. Okey. So dikemas. Okey. Bahagian kami ni, kalau penerima miliknya lebih daripada seorang, bagi contoh ni saya cuma daripada seorang beri kepada seorang. Jadi bahagian kami ni biarkan kosong. Nama penerima pindahan ni pun selalunya saya akan buat begini. Okey. Kita buat sekali lagi. Ini buang. Okey, ini centralize. Okey, ni Ali bin Ai, nombor KP sekian. So sini sekali lagi alamat ni kita akan pakai alamat SDA. Seperti di atas lah, SDA seperti di atas. Okey, bahagian ni okey. Berapa bahagian pemilik? Kalau dekat dalam geran, bahagian pemilik ialah 1/1 dan dia pun memang nak bagi ke semuanya sekali, maka sini pun tulislah 1/1 lah. Kalau bahagian yang dia nak bagi, bahagian pemilik dalam geran ialah 1/300, maksudnya bahagian di sini pun 1/300. Kita tak usik bahagian orang lain, kita cuma ambil bahagian kita saja. Okey. Okey, jadi tanda tangan ni pun biarkan kosong. Ini akan ditanda tangan di hadapan pegawai di pejabat tanah. Okey. Okey, kita pergi tengok muka surat 3. Okey. Saya ni sama lagi, orang ni juga, orang sini dia akan isi sini. So tarikh ni semua pun biar kosong. Ibu jari yang benar bagi siapa? Ni orang ni. Jadi kalau Photoshop ni saya tu yang saya suka, saya tak perlu type banyak kali, saya just tarik je. Okey, okey.
Dan bahagian ni pun biar kosong, ni biar kosong, tanda tangan pun biar kosong. Maka begini selesailah muka surat 2 dan juga muka surat 3. Okey, muka surat 2, muka surat 3 selesai. Okey. Dan kita akan tengok ke muka surat yang keempat pula. Okey, bagi muka surat yang keempat, kita balik ke yang mula-mula tadi. Dia 4114. Jadi kita akan pergi ke mari. Okey, bandar yang mukim ni kita tak tahu bandar mana. Okey, saya nak uruskanlah supaya senang. Okey, bandar Pekan Mukim. Okey, tanah tersebut berada di mukim mana? Kalau di Telintang yang tengah popular ni Cangkat Jong lah. CHKT Cangkat Jong. Okey, mukim Cangkat Jong. Okey, kemudian kita tengok sini. Nombor lot dia berapa? Tengok dalam geran, tengok kat video, tengok kat dalam geran apa nombor lotnya. 1130. Okey. Okey, lot 1130. Okey, selesai. Okey, kemudian kita tengok jenis dan nombor hak milik. Ini apa nombor jenis dan nombor hak milik dia? Jenisnya ialah geran mukim, GM. Berapa nombor hak miliknya? 3200. Okey. Okey, bahagian tanah. Bahagian tanah ni yang tadi itulah, yang di muka surat yang kedua ni. Okey, berapa bahagian yang kita nak bagi? 1/1. Jadi kita mention sekali lagi dekat muka surat keempat ni, 1/1. Okey. 2 ni tak perlu, kosongkan. Kemudian kita akan buat satu garisan. Okey. Satu garisan. Sini sampai ke sini. Kemudian daripada sini sampai ke sini. Ini maksudnya kita tutup lah. Jangan pula nanti ada orang boleh masukkan pula tambahan bawah ni pula lagi kan. Jadi ini mana kita tutup kawasan ni. Kemudian kita akan tulis sini 1 hak milik sahaja. Okey. Ini saya akan pusingkan. Okey. Okey, mana satulah, satu hak milik sahaja. Okey, maka siaplah borang 14A kita. Muka surat 1, muka surat 4, muka surat 2 dan muka surat 3. Ini saja sebenarnya yang perlu diisi dalam 14A. Tak perlu nak macam pening-pening kepala, macam mana nak isi, confuse lah, itulah. Ini is very simple thing. It's very simple je nak isi borang 14A ni. Okay. Cuma satu je masalahnya bila kita type guna komputer ni, format 14A ni ialah A3. Jadi kalau kita ada printer A3, kita boleh terus print A3 depan belakang. Kalau kita tak ada printer A3, ini saya ajar sajalah, save benda ni sebagai file, save as, tukar ke PDF. Bawa pendrive, pergi ke kedai photostat dan minta kedai photostat printkan saiz A3 depan belakang. Okey, saya rasa itu sajalah penerangan ringkas tentang cara untuk mengisi borang 14A seperti yang dikehendaki oleh pejabat tanah. Okay. InsyaAllah saya akan tunjukkan lagi contohnya macam daripada 1 kepada 2, daripada dua pemilik kepada 1. So nanti saya akan buat tutorial yang lain pula. So sehingga bertemu lagi, ini ialah urusan tanah 101. Like, share, komen. Okay, insyaAllah saya akan jawab mana yang saya tahu. Sehingga ketemu lagi. Assalamualaikum.